الله والحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kita kemudahan untuk kita menyambung apa yang kita telah usahakan sama-sama sebelum ni, terutamanya usaha yang berlipat ganda yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan baru ni, semata-mata untuk mencari redha Allah, untuk menjadikan kita ni manusia yang benar-benar bertakwa, iaitu yang disebut sebagai manusia yang bila sebut takwa maknanya al-khauf minal jalil, di antara makna takwa tu ialah al-khauf minal jalil, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, Jalla wa ala, bila sebut Allah Jalla wa ala, ataupun kita kata Rabbul Jali, ataupun Allahu Jalla Jalalah, Allah Azza wa Jalla, itu Jalla wa Jalla, itu biasa juga setengah penceramah kata Allahu Jalla wa Jalla, makna Allah yang maha tinggi, jadi bila sebut taqwa maknanya al-khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang kedudukannya terlalu tinggi. Dan juga ada ulama yang mengatakan takwa tu maksudnya ar-ridha bil qalil. Ar-ridha bil qalil maknanya redha dengan sesuatu yang sedikit, sesuatu perkara yang sedikit, dia redha diri dia bersetuju dengan apa yang berlaku. Kalau banyak tu kita tak kata redha lah, sebab banyak ni semua orang kita tak ajar pun dia reti. Tapi sedikit ni nak kena ajar lah, walaupun sikit, walaupun tak cukup, tetapi sebagai orang yang bertakwa kepada Allah maknanya redha dengan apa yang dapat, Dan seterusnya akhir sekali ada setengah ulama mengatakan takwa tu maknanya isti'dad liyaumir rahil, bersedia untuk hari perpindahan, untuk hari kematian kita, yang mana kita hidup ni berpindah daripada satu alam ke satu alam. Sekarang ni kita berada di alam dunia, dan selepas ni pasti kita semua akan berpindah ke alam barzakh, alam barzakh, alam kubur, dan selepas ni kita akan berpindah ke alam akhirat. Ini tak dapat dinafikan lagi lah, percaya ke tak percaya ke, semua orang akan melalui proses perpindahan ini. Baik. Jadi bila kita berada dalam Ramadan, kita dah tarbiyah diri kita, makna untuk menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang bersedia untuk hari perpindahan kita, Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan keadaan yang sebegini kita akan boleh membezakan kata perkara yang patut kita lakukan. Nampaklah pada kita sepanjang bulan Ramadan ni, kita nampak perubahan pada diri kita, nampak kelainan sedikit. Walaupun kita ada setengah-setengah tu back to normal balik, back to kembali pada asal baliklah. Jadi macam asal balik, tak minat dengan kuliah, tak pergi masjid, tak minat dengan Quran. Itu tak sepatutnya berlaku. Dia kira kalau berlaku juga itu kira fail lah, kira gagal. Kalau kita bagi CJ pun kita boleh tarik balik lah CJ tu. Tak layak dia dapat CJ. Jadi kita insya-Allah di antara manusia yang layak. Kita semua ni makin hari makin baik, makin hari makin baik. Baik. Tambah lagi dalam suasana hari ini, suasana umat Islam diuji. Allah Ta'ala menguji umat Islam seluruh dunia. Apa yang berlaku di Gaza sekarang ni? Yang berlaku di Gaza tu sebenarnya kita nampak kelompok Gaza saja, kita nampak orang Palestin saja. Sebenarnya ujian itu secara menyeluruh, semua kita umat Islam sebenarnya terlibat. Semuanya terlibat. Cuma di segi tahap mana keterlibatan itu
Itu bergantung kepada kedudukan lah, ya. Kalau sekarang ni ulama dah meletakkan hukum wajib kepada negara-negara sekitar. Negara yang melilingi Palestin sekarang ni wajib mereka memberi bantuan. Tapi kita nampak hari ni yang berlakunya dibiarkan ya, Palestin tu bersendirian. Tak ada pertolongan apa pun. Hinggakan Mesir sendiri pun tak buka pintu Rafah dia kan ya. Dan Ismail Haniyeh keluar. Allah Allah sejauh mana kebenaran, tapi ada saya baca di WhatsApp kata Ismail Haniyeh kata kami tidak mengharapkan Mesir membuka pintu Rafah kepada kami. Ya, kami mengharapkan Allah Taala membuka pintu langit kepada kami. Seluas langit itu Allah buka pintu langit pada kami untuk kami menuju syurga Allah dengan syahid kami ni. Ya, jadi Ismail Haniyeh keluar kenyataan tu wallahu alam, tapi tak mustahil lah sebab mereka ni dah bersemangat dah untuk mati syahid kan. Ya, lebih baik kami mengharapkan pintu Allah daripada orang-orang yang zalim. Memang kita tahulah Mesir tak bagi bantuan. Baik, bagi kita rakyat Malaysia, kita di segi apa? Kita di segi fardu kifayah lah. Di segi hukumnya fardu kifayah. Maknanya kalau ada satu kumpulan individu yang pergi secara persendirian, ikut pandailah cara macam mana ke, cara NGO ke apa ke, terlepas dosa kita semua. Sebab tu kita kena kata bersyukur jugalah ada golongan-golongan yang sanggup. Ya, jadi kita tak sanggup, kita dengan cara kita lah. Ni hari Jumaat ni kata nak boykot McDonald kan ya. Kita tak makan McDonald lama dah kan ya. Memang McDonald bukan makanan kita pun kan ya. Tuan-tuan tak tahulah drive thru kan. Lewat sangat drive thru kan. McDonald kan memang terbukti dia penyumbang terbesar lah kan. Jadi tadi ada kawan hantar lah hari Jumaat ni hari McDonald Malaysia boykot kan. Betul lah tu. Saya jawab balik. Orang marah lah kat saya, biarlah nak marah-marah lagi lah. Saya kata McDonald ni tak ramai orang tertentu je. Rokok tu ramai. Saya kata kenapa tak boykot rokok? Kerana semua marah. Saya kata Allah Ustaz, biar dulu yang tu kan. Memang betul pun, dah ada pun statistik kata rokok ni dia penyumbang terbesar jugalah pada ekonomi Israel kan. Jadi tinggal yang tu dululah kata, sebab itu melibatkan daripada orang bawah sampai orang atas kan. McDonald tadi rasa kita sebulan sekali, payah setahun sekali muju. Tu pun kalau anak ngamuk, kalau kata anak ngamuk nak makan ayam. Dululah, sekarang tak dah pun kan. Tak apalah, okeylah ada usaha untuk memboikot, dan memang itu satu-satu cara untuk kita, sebab mereka ni Israel ni bukannya besar, mereka bergantung pada produk-produk dia je. Ya, jadi secara tak langsung bila kita membantu produk-produk dia, ya, dia membantu ekonomi mereka, dan daripada situ mereka dapat kekuatan untuk membunuh umat Islam. Ya, jadi atas dasar kita nak menyumbang walaupun sikit, kita nak jadi, orang kata biar jadi macam apa, burung lah, burung yang cuba nak memadamkan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim ketika tu kan. Kalau dia kira apa sangatlah air kat kaki dia tu, kat muncul mulut dia tu sikit sangat, tak padan nak padamkan api, memang tak logik lah kan. Tapi biarlah sekadar yang dia mampu, sebab dia nak jawab depan Allah Ta'ala. Dia nak jawab depan Allah. Sekurang-kurangnya ada juga sedikit sumbangan. Jadi kalau ada tuan-tuan ada tabung bagi untuk Gaza, bagilah, boleh sen ke RM1 ke, ikut pandai lah. Adalah juga sikit kan, tapi nak kena pasti juga, sebab hari ni banyak dah akaun palsu ni, banyak dah orang ambil kesempatan pun banyak juga kan. Jadi terpulang dah tuan-tuan. Ataupun paling tidak hantar doa sudahlah. Hantar doa tu pun nak kena jaga jugalah doa ni kan. Baru ni orang sibuk duk buat apa, ni tunjuk perasaan, ya, tunjuk perasaan di dataran, di mana merata kan ya. Ribuan ada, ya, ribuan orang penuh tunjuk perasaan, ya, boykot apa ni, marah pada Israel sekarang ni. Tapi ada orang hantar pula, orang post pula, dia kata kalau seramai inilah ya, orang benci kat Israel dengan dengan tunjuk perasaan, berarak dengan bawa spanduk pijak bendera Israel, dia kata tak akan menggerunkan Israel ya, tak akan menggerunkan Israel. Sebab Israel cara dia lah, dia bunuh orang juga. Kita duk boykot sini. Dia kata apa salahnya kalau seramai ini memenuhi masjid, dia kata. Kalau seramai inilah ya, dipenuh dataran mereka tu memenuhi masjid, semayang subuh, semayang zuhur, asar, 5 waktu, dia pasti akan menggerunkan pihak Israel. Saya ingat lagi arwah pemimpin dulu Ustaz Fadina pernah sebut, dia kata kalaulah subuh tu seramai orang semaya Jumaat, Islam akan menang.
Islam akan menang. Sekarang ni kalau setakat duk angkat spanduk wawa tepi jalan saja, ramai beribu, tapi masjid balik pada jalan lepas raya ni pula kan. Ya, lemau habis macam kuih raya belaka dah. Ya, dulu sembahyang raya mula puasa ramai juga. Lepas tu raya ramailah raya tu. Hari raya tentu ramailah sembahyang raya kan. Saya sembahyang raya di Terengganu baru ni ada seorang ustaz. Tua dah, orang panggil Abasi kat dia. Ustaz Sanusi, orang panggil Abasi sebab dia orang tua. Dia baca khutbah, ya Allah, walaupun tua kat 70 dah umur, kat 80 dah. Tapi ya Allah kuatnya suara lantang, kan? Yang saya teringat dia kata tuan-tuan, alhamdulillah hari ni hari raya. Bergembiralah kita menyambut hari raya. Dan amat malanglah siapa-siapa yang hanya datang semayang raya tapi tak semayang tarawih. Pakat tunduk belakang ramai-ramai. Ramai yang datang semayang raya tapi tak semayang tarawih. Kan? Amat malanglah dia kata, sibuk cari harta sampai tak puasa, tak betul semayang tarawih, tidak baca Quran, tidak. Bila sibuk raya, sibuklah dia nak raya, dia kata kan, ya. Puak-puak ni dia kata sibuk lalai dengan harta benda sampai tak ingat Allah Ta'ala ni. Hidup macam saya ni dah tak lama nak mati. Macam tuan-tuan dah tua-tua dah nak mati esok lusa dah. Dia cakap Terengganu lah, orang Terengganu kan. Macam Terengganu, macam kita semua ni dah nak mati belaka dah. Kan, ya? Jadi sibuk cari harta pagi petang siang malam, tak peduli, lalai, lara dia kata. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata alhaakumut takatsur. Celakalah Allah kata, manusia tu dilalaikan dengan mencari harta, dia kata. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah ziarah kubur. Tapi saya tak nak terjemah ziarah kubur, dia kata. Saya tak nak terjemah mati dah. Saya nak terjemah jilat cok, dia kata. Jilat cok, kata kan tahu lah jilat cok apa dia. Kan? Orang sini tak tahulah jilat cok tu apa. Ingat cok yang tu. Dah tu bukan. Jilat cok tu cangkul, kan? Jilat cok tu makna kena belakang cangkul, mampu lah maksudnya. Kan? Sampai jilat cok, dia kata. Cari harta pagi petang siang malam sampai tak ingat menuntut ilmu, sampai tak ada belajar, sampai tak ada nak beramal. Ya, Allah kata hatta zurtumul maqabir. Hamba nak terjemah dia kata hari ni sehinggalah manusia tu jilat cok, dia kata. Baru reti dia kata. Bagus tu imam gitu, khatib gitu baru betul kan, ya. Dia enggak sebut lembut, jauh orang pendengar tu elok kan. Tapi dia kata gitu jilat cok pakat tengok sekejap tunduk malu balik kan, tak berani tidur lah kan. Baik. Jadi itulah kita hari ni sari-sari ya diuji oleh Allah Taala lepas satu-satu ya. Sebenarnya pastinya nasrun minallah wa fathun qarib. Ya, kemenangan ya daripada Allah tu dah hampir. Inna nasrallah ya, sesungguhnya pertolongan Allah tu dah hampir dah pada kita sebenarnya. Cuma sebelum kemenangan itu Allah uji dululah ya. Allah nak tapis dululah mana-mana yang berjaya ya, insya-Allah kemenangan tu pada kita lah ya. Yahudi ni agama ya. Bangsa tu bangsa Israel lah. Bangsa Israel kita tak marah bangsa Israel tu, kita marah rejim Zionis Israel tu. Sebab Israel tu, Bani Israel tu sebenarnya umat Nabi Yaqub. Kan? Kita tak boleh nak marah Bani Israel ni. Bani Israel tu, Bani tu kaum kan ya. Bani tu umat lah, umat Israel. Isra tu maknanya hamba. Il tu maknanya Allah. Hamba Allah. Dia keturunan silsilah keturunan Nabi Yaqub tu. Nabi Yusuf apa semua tu kan. Yang kita marahnya rejim Zionis Israel ya, yang beragama Yahudi. Baik. Jadi kalau nak marah kat Israel saja tak boleh. Tapi dah kita mudah sebut Israel lah sekarang ni kan. Tak kisahlah, kita tahulah Israel yang kita maksud. Kita Israel itulah. Jangan ada pula orang yang tak suka, tak marah pada Israel langsung. Kita kena marah. Sebab apa? Sebab Allah dah sebut dalam Quran, yang mana kalau tuan-tuan tak benci kat Israel, tuan-tuan tak boleh sembahyang, tak sah sembahyang. Allah kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan mereka yang maghdub, ghadaba yaghdibu ni, ulama kata humul yahud. Mereka ni adalah orang Yahudi yang berbangsa Israel tu, ya, Zionis Israel yang Allah Taala istihar, dia ni musuh kita sampai bila-bila. Sampai kiamat tuan-tuan kena baca Fatihah, sembahyang. Tak bolehlah pula sampai tu masa kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, amin. Ya, kenapa tak baca ghairil maghdubi alaihim? Tak payahlah ya, kat Israel kesian kat dia nanti kan ya. Tak ada, kita kena sebut sampai kiamat Israel ni. Sebab tu tak payahlah nak buat rundingan, nak buat perbincangan macam mana, tak ada. Mereka tak akan bersama. Bagus Brigade Al-Qassam ya. Palestin sendiri pun istihar mereka akan lawan yang sampai ke titisan darah. Ya, walaupun ada nak berunding apa semua, tak ada. Mereka tak akan bertunduk. Mereka akan lawan sampai habis-habis ya.
Sebab Allah dah sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda Yahudi dan Nasrani sehinggalah ya kita ikut millah. Apa makna millah? Ya. Millah ni Allah tak kata hatta tadkhulu dinahum. Allah tak kata gitu. Allah tak kata sehinggalah kamu masuk agama mereka. Tak. Allah tak kata tidak akan reda Yahudi dan Nasrani sehinggalah kamu masuk agama mereka. Allah tak kata dalam Quran. Allah tak kata hatta tadkhulu dinahum. Tak, Allah tak kata gitu. Allah kata hatta tattabi'a millatahum. Millah ni apa makna millah? Millah ni maknanya gaya hidup. Sehinggalah kamu ikut gaya hidup mereka. Maknanya Yahudi ni agama Israel ni, agama Yahudi ni, rejim Zionis ni, ya, barat ke ikutlah barat hari ni, mereka tak akan paksa kita masuk agama mereka, tapi mereka suruh, mereka pastikan kita ni ikut perangai mereka. Jadilah kan, pergi belajar luar negara sikit, balik-balik ikut cara dia. Dia train puak-puak ni lawan Islam dan sebagainya. Ataupun anak-anak muda kita hari ni, mereka letakkan apa-apa hiburan ke apa ke, akhirnya mereka ni dah ikut gaya hidup barat. Rambut, fashion, pakaian apa semua sekali ikut gaya barat lah. Kan? Orang barat rambut merah memang dia asal lagi. Kita Melayu kita letak rambut merah juga. Kan? Orang barat rambut merah, bulu kening pun merah. Kita rambut merah, bulu kening hitam. Macam kera kan, tak sama kan, tak tally dua tu kan. Tapi dah nak ikut barat juga. Nama pun nak tukar gaya hidup, nak nama barat kan. Nama barat, nama Salma, Saloma ke apa, tak nama Sally. Ikutlah kan. Khadijah Reti kan, panggil nama barat dekat suka bukan main. Dulu orang kata kat kampung kita dekat panggil ayah, panggil mak, ibu, abah. Ada? Walik ada. Sekarang tak kan. Belajar ni luar negara balik-balik mami kan. Mumia ke mami kan. Mami kalau mumia tu mayat tu kan. Mami panggil kan. Mami Maggie kan. Tak apa jugalah panggil mami, tapi kalau niat kerana bangga boleh panggil cara barat, tak ayah lah. Ayah papi. Ingat apa papi kan. Daddy panggil kan. Tak apa ke? Tak salah kalau akidah tak rosak. Tapi setengah orang tu dia bangga sangat nak panggil. Kalau Islam, Nabi panggil mak dia Ummi. Ayah dia panggil Abi. Kan? Kita ni dah boleh bangga dengan barat kan? Sampai panggil mak ayah pun, ya, panggil guna cara barat juga. Kalau panggil ayah daddy tu, pakai Brabus ke, Mercedes ke, S-Class ke, okey kot lah. Tengok, daddy balik, daddy motor, S5 ya, man. Kan, malu kat orang, tak ayah lah panggil daddy. Kan? Gitulah, gitu kan. Sikit sebanyak nak timbulkan rasa ya supaya kita ni jangan ikut millah lah ya. Millah ni maknanya gaya hidup lah, lifestyle barat ya. Lifestyle barat. Kita dalam kitab Babul Qudah ya, dalam bab kehakiman. Dalam bab kehakiman Islam suruh kalau menjadi qadi ya, jadi hakim, dia suruh pakai jubah besar, dia suruh pakai serban besar. Dia suruh pakai serban tu, kalau orang tak boleh pakai serban 2 meter tu, dia 10 meter tu, biar lilit bagi besar serban tu. Dalam Babul Qudah, dalam bab kehakiman, dalam kitab-kitab Arab ni, dia sebut sebagai orang Islam bila jadi hakim, dia suruh kita tunjukkan izzah, kehebatan kita tu dengan pakai jubah yang hebat, pakai serban yang besar supaya nampak kehebatan. Tu Islam suruh. Tapi kita hakim-hakim hari ni dah kan. Pakai yang tu, apa tu pakai tu lah. Apa yang rambut putih. Tu barat lah ke tu kan. Salah ke? Tak rasa akidah dak, tapi semua tu daripada mereka belaka lah tu. Kan? Secara halus mereka masuk. Tak? Boleh pakai hak biji apa di ala yang putih-putih tu kan, yang rambut putih tu kan. Itu ialah cerita dia. Kan? Salah ke? Tak salah, bukan saya kata salah tu, tapi secara halus Yahudi masuk begitu. Baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri kemenangan lah kepada sahabat kita, ya, beri kekuatan pada mereka. Mereka dah dapat syahid, kita belum tentu lagi. Kan? Kita doa je lah. Kurang-kurangnya lepas mayam doa lah sikit. Hafal lah doa tu, sekurang-kurangnya hafal doa kunut nazilah tu, jangan harapkan imam saja. Baca doa tu. Boleh tengok dari internet, tulis kunut nazilah, Google, keluarlah kan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum
wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa zalzil aqdamahum Allahumma ya apa ni wa zalzil aqdamahum apa saya ingat dah wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab ihzimhum atau wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Mudah aja. Ya nah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Ya Allah, kami jadikan engkau di batang-batang leher mereka. Maknanya kita letak Allah ni di batang-batang leher mereka ni, maknanya serah pada Allah Taala lah nak menghancurkan mereka ni. Ya nah. Wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami minta perlindungan denganmu ya Allah daripada kejahatan mereka ya Allah. Allahumma baddid syamlahum. Ya Allah, cerai-beraikanlah ya kumpulan-kumpulan mereka. Wa farriq jam'ahum. Ya Allah, pecah belahkanlah jam'ahum, kesatuan-kesatuan mereka. Ya, wasattit kalimatahum ni, hancur leburkanlah pakatan-pakatan mereka. Ya, wasallit alaihim kalban min wazalzil aqdamahum, hancur goncangkanlah pendirian-pendirian mereka. Ya, wasallit alaihim kalban min kilabik. Ya Allah, hantarkan anjing-anjingmu kepada mereka ya Allah. Hantar tentera Allah, jundullah ni. Ada atas dalam WhatsApp tu macam-macam dah. Hantar tembak dengan senjata tu kan. Peluru pergi jauh tu nak tembak kereta kebal. Peluru tu musuh kalau kira jauh nak kena sasaran tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tiba-tiba zup kita tembak betul-betul kena dekat kereta kebal, meletup. Allahu akbar, pakat tempik kan. Maknanya boleh jadi, tak ada masalah. Dalam internet boleh buat macam-macam, kita tak tahu kesahihannya, tapi kita jangan tolak ya. Perkara yang pelik boleh berlaku ya. Mungkin bom yang dilempar tak meletup, orang lempar batu pun batu boleh meletup. Wallahu alam, Allah Taala boleh buat semua. Ya, dalam keadaan terdesak begini, doa orang mazlum, orang dizalimi, Allah boleh buat. Ya, jadi hantar dalam Facebook, dalam internet kata ada kuda terbang, dia ambil peluru, itu semua boleh buat kan. Tapi jangan tolak juga kebenaran itu kan. Ha? Orang kata Allah boleh buat semua cerita fiksyen apa semua boleh buat macam ni. Jangan tolak bila datang pertolongan Allah, perkara yang tak masuk akal kita boleh berlaku. Kan peluru dia orang tembak patah balik pergi serang mereka balik pun tak mustahil juga. Kita letak begitulah tu akidah kita kan. Jadi wasallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Wahai Allah yang berkuasa, wahai Allah yang muntaqim. Apa makna muntaqim? Intiqam. Apa makna intiqam? Intiqam maknanya revenge. Allah yang semangat berdendam ini ada pada Allah. Sifat berdendam Allah Taala ni ada. Manusia balas dendam balik ya. Kalau Allah nak marah, jangan haraplah kita boleh lepas. Ya, cuma hari ni kenapa Allah tak bagi lagi, tak nampak zahir lagi, kita muhasabah diri masing-masing lah. Ya, kenapa Allah masih tak terima lagi ya doa-doa umat Islam hari ni? Kena step balik lah. Silap kat mana negara Arab apa mereka buat sekarang ni? Negara Islam seluruh dunia apa mereka buat hari ni? Makan minum kita pun tak tentu halal haram lagi. Padan lah kalau Allah tak terima pun. Kan dalam satu hadis Nabi kata ada manusia yang berjalan di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba dalam keadaan terdesak, desperate, dalam keadaan terdesak, dadah tangan minta dengan Allah, dalam keadaan mulut kusuk masai rambut mereka, badan berdebu, minta ya Rab, minta doa dengan Allah Taala, sedangkan mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haramun fa anna yustajabu lah. Kata Allah, sedangkan makan minum dia segala masuk dalam perut dia semua benda haram. Macam mana Allah nak terima? Fa anna yustajabu lah. Bagaimana Allah nak terima? Allah kata hari ni umat Islam seluruh dunia makan benda haram kan? Cuma banyak dengan sikit je. Kita ni banyak kali dah, cuma tarik balik je kan? Kejap halal kejap haram wallahu alam, kita pun tak tahu ya. Tapi hakikatnya ada benda-benda, kalau dah ada benda tu maknanya sikit sebanyak ada masuk dalam badan kita. Cuma kita ni kena mengharapkan pengampunan daripada Allah Ta'ala je lah. فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sesiapa yang dah termakan dah benda tu ya, maka dalam keadaan tak sengaja, tak tahu ya, maka ya Allah tak kenakan dosa pada kita. Tapi kena usaha lah kan. Nampak ragu-ragu tak payahlah. Nak doa ni nak doa biar. Kalau tak kira seluruh dunia berdoa dah ni
Kenapa tak menang-menang lagi ni? Kenapa umat Islam makin mari makin kena bunuh? Meletup hari-hari meletup. Kita duduk sini selamat, di sana meletup hari-hari. Rakyat Islam sana katanya hospital pun dia nak bom. Hospital pun dia nak bom. Jahat, memang jahat lah. Nak kata jahat Yahudi baru tahu. Baru tahu Israel jahat. Allah sebut lama dah kan. Allah sebut lama dekat Israel ni. Bukan kata dia bom, bukan kata negara kita dia bom. Nabi dia bunuh. Nabi dia bunuh buat Israel ni. Kan Fayaqtuluna anbiya'ahum, mereka bunuh para nabi. Mereka bunuh. Kan? Kalau begitu kita tak pelik lah kalau jahat Israel ni. Rejim Zionis Israel ni memang jahat sungguh. Kan? Jadi kita hari ni kena bersatu tu jelah. Kan? Jangan duk cakap kata marah kita menentang, kita dengan sekeras-kerasnya depan mata orang, belakang tu kerjasama balik dengan Yahudi. Apa macam-macam lah hari ni kan cakap depan kata marah, tapi hakikatnya banyak produk-produk Yahudi kita pakai. Ada orang kata payah kita kalau duk nak tolak, nak boikot barang Yahudi, kita nak makan apa? Orang hantar juga dalam WhatsApp tu macam-macam. Saya pun dapat berjela panjang tadi. Kan barang-barang makanan, barang dapur saja, alternatif. Banyak mana ada. Kan cuma kita nak cari tak nak cari. Barang produk Bumi Putra kita banyak mana? Barang sport lah, barang sukan lah, barang makan, minum, pakaian apa semua ada belakang dah. Saya kemarin baru balik Azin. Azin tu tahu makanan Azin ni kan. Azin tu dia mahal sikit lah, tapi barang-barang dapur daripada pucuk tu kan daripada pucuk lah, daripada sayur campur lah, apa macam-macam benda ada kat situ. Kan susu baby lah, minyak lah, kan ada belakang. Jadi boleh cari kalau nak kan. Ni duk tak leh kalau tak makan payah lah kita nak boikot barang Yahudi, payah dia kata kan. Susah payah sikit sebanyak kenalah. Wasallit alaihim kalban min kilabi ya qahar ya jabbar ya muntaqim wa ya hazimal ahzab. Wahai Allah yang pernah mengalahkan tentera Ahzab. Kita tahu dalam cerita peperangan Ahzab kan. Peperangan Ahzab yang Allah bagi pertolongan pada umat Islam tu. Mereka tu dihancurkan dengan tentera daripada Allah kan. Dan kalau kira logik akalnya mereka umat Islam tak dapat dia nak lawan tu. Tapi Allah datangkan ribut, habis semua sekali, bergaduh sama-sama mereka. Lintang pukang habis, premah-premah mereka, kuda-kuda unta mereka habis. Mati bergelimpangan gitu. Allah boleh datang. Ribut sekejap dia boleh datang kan. Wa ya hazimal ahzab ihzimhum. Maka hancurkan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, wansurna alaihim, bantukan kami ya Allah, bantulah kami ya Allah ke atas mereka. Doa tu kalau boleh lepas je lah, satu hari sekali jadi lepas mayang baca. Dia doa kunut nazilah boleh baca bila-bila masa. Dalam keadaan umat Islam tertekan hari ni, setiap zuhur boleh baca, asar boleh baca kan. Tapi kita baca doa kunut kita kan nampak pelik tak? Subuh doa kunut kan. Tak apalah kita tak buat pun, tapi tuan-tuan lepas mayang baca senyap-senyap hantar lagi kat saudara kita sana kan. Macam tu jelah kan. Saya boleh bagi tahu macam tu sebab kita nak sumbang kat lain kita tak nampak dah. Nak sumbang kat lain tak nampak. Boikot barang-barang mereka. Lepas tu mari dalam bernama radio Ustaz Fauzi, siaran Murabbi kan. Ada orang telefon marah. Dia kata kita yang sibuk nak boikot barang-barang. Dia kata kenapa lambatkan barang-barang tu ada. Patut dah nak boikot biar menyeluruh lah. Bermula daripada pihak atas tu. Dia kata sekat barang-barang, jangan bagi masuk. Saya tak berani komen lah kan. Dan Ustaz Fauzi kata ya sepatutnya gitulah. Ni kita bagi pilihan. Bagi pilihan. Barang dah ada, kita masyarakat kan majmuk. Dia kata bukan masalah masyarakat majmuk orang lain. Kita sekarang ni isu kemanusiaan dia kata. Isu kemanusiaan bukan isu agama. Atas kemanusiaan. Hari ni di luar negara, di England, di Amerika mana. Tunjuk perasaan hari-hari. Marah pada apa yang berlaku ni. Atas dasar kemanusiaan dia kata. Sepatutnya boleh buat lah. Sepatut sekat lah barang-barang macam tu. Ni bagi pilihan dia kata. Bagi pilihan. Ramai orang tak pilih. Kan? Macam dosa pahala. Banyak dosa kita pilih. Okey, nak minum air. Ingat puasa lagi? Tak puasa ni, kan? Minta maaf lah tuan-tuan hak puasa tu, kan? Ada orang dia puasa 6 tak habis lagi, tak banyak dia kata tak banyak dah, saya ada 6 hari lagi. Tadi ada orang kawan ni kata ustaz tak apa, ustaz tak puasa pun, ustaz mengajar dah kan. Ustaz mengajar, orang suruh orang puasa ustaz dapat pahala. Jadi itu dia tu. Oh sedap. Kan ustaz kena puasa juga.
puasalah, cubalah kan 6 hari je. Sebulan boleh, takkan 6 hari tak boleh. Kan nak sibuk-sibuk memang tak habis sibuk tu. Patut ada orang tanya puasa qada macam mana? Puasa qada dulu ke puasa 6 dulu? Puasa qada lah. Kan kena dalam bulan Syawal dia kan jadi puasa Syawal terus. Qada tu hutang Kalau mati esok lusa siapa nak selesai masalah hutang kita? Kan? Kau tak payah fikir banyak lah tu. Puasa je qada. Kena bulan Syawal jadi puasa 6, kena hari Isnin Khamis jadi puasa sunat Isnin Khamis. Dalam kena dalam suasana tu dia boleh jadi macam-macam. Okey, baik. Jadi baru nak masuk kitab kita, ada sikit lagi. Dia semangat sikitlah. Kita nak menyumbang kat mana, kita mengajar cara yang tu lah. Tuan-tuan pun kena kerjasamalah, kena tolonglah lepas ni. Carilah produk-produk tu dalam WhatsApp pun kita nak kena tengok jugalah kadang benda tu bukannya semua betul kan. Ya. Kadang-kadang ada guna nama ustaz. Letak nama ustaz ni keluar kenyataan gini lepas tu ustaz ni nafikan macam-macam. Baru ni Ustaz Zahazan bukan main, jenuh dia nak menjawab balik, bukan kenyataan daripada dia tu. Ya tak? Tapi orang boleh letak nama macam-macam lah. Yang jelasnya McDonald, Starbucks tu memang jelas lah tu kan. Starbucks ni kita pun pening. Saya baru ni pergi umrah kan, tuan-tuan pun pergi. Kalau tuan-tuan duduk Oberoi Hotel tu dekat sebelah dengan Madinah Hotel tu, Madinah tu pintu ada Starbucks, turun tu ada Starbucks tu. Cuma ejaan Sintara eja lain lah sikit kan, bukan eja STAR dak lah kan, Arab lah bunyi kan, bunyi Arab lah. Duduk di Mekah tu dekat Zam Tower tu, dekat Fairmont Hotel tu kan, situ pun ada Starbucks. Berjayanya pokok Yahudi dah masuk sampai ke pintu Kaabah kita dah kan, jelas dia tu Yahudi. Tapi orang kata tak apa, ni Mekah tak apa, dia kata sebab dia dah tukar dah Islam dah, Starbucks Islam dah sini. Starbucks Islam dah. Starbucks Islam dah kata. Kan. Jadi tak kisahlah waktu tu, tapi jenama mereka tentu dah dapat saham, mereka tentu dapat ekonomi ya, untuk membantu mereka. Takkan saja-saja mereka bagi franchise gitu. Baik. Baik ya. Jadi hari ni kita sambung bab ikhlas kita. Tak habis-habis lagi ni. Berapa tahun dah ya. Dalam bab ikhlas ya. Ikhlas kita ni kadang-kadang kita terpedaya ni banyak benda ya. Kita mula-mula sekali dalam amalan apa pun ya, kita Zuhur 1.22 lah. 1.20 ya. Dah masa sikit lagi ya. Kita ni dalam apa pun urusan yang kita buat, ikhlas itu yang utama. Sehingga kan dalam hadis Imam Nawawi sendiri pun, Imam Nawawi dalam matan Arba'in karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, hadis 40, dia letak hadis yang pertama sekali, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajar ila kama qala ila akhir hadis. Panjang hadis tu kan ya. Hadis tu cerita tentang niat je. Maksud segala urusan kita ni bermula dengan niat lah. Ya, bermula dengan niat. Jadi perkara-perkara yang bermula dengan niat ni, dia kata segala amalan itu terbahagi pada 3 bahagian. Bila kita buat amalan ni, kita terbahagi pada 3 lagi dah. Yang pertama, amalan tu kategori amalan maksiat. Satu, kategori amalan ta'at. Yang satu lagi, amalan yang mubah. Ya, mubah ni maknanya haruslah. Ya, buat tak buat pun tak apa. Jadi bila kita buat sesuatu perkara atas dunia ni, kita tak ada lari daripada 3 ni yang besar ni. Sama yang kita buat tu, sama ada kerja kita buat tu kerja ta'at, kerja kena dengan kehendak Allah Ta'ala. Bila sebut kerja ta'at, makna kerja kena dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya, bila taat pemerintah, taat ketua, taat kawan ni, satu tu pun taat juga, tapi kita tak bincang yang tu. Bila sebut taat, maknanya taat kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau taat pada Allah Ta'ala tentu selamat. Kalau taat pada manusia belum tentu. Ya, taat pada manusia belum tentu selamat. Ada orang dia taat pada seseorang dalam keadaan dia buat maksiat, tak selamat. Kan? La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan kamu taat pada makhluk dalam menderhakai atau membuat maksiat kepada pencipta kamu, iaitu Allah Ta'ala. Jangan taat. Bila sebut taat apa semua ni, sepenuhnya kepada Allah Ta'ala lah. Kan? Sami'na wa ata'na. Jadi bila kita buat satu kerja, sama ada dia tu termasuk dalam kategori ya, kategori apa? Kategori manusia taat, satu lagi kategori maksiat, dan satu lagi kategori harus. Kita nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Kan ya? Jadi dalam bab maksiat, kan? Dalam bab maksiat ni kadang-kadang ada orang dia buat maksiat ni, ulang kaji sikitlah bagi kita belajar sebelum ni. Lama sangat dah ni, sebelum puasa lagi, kan?
Saya garanti tuan-tuan tak ingat apa dah. Ya, nah. Nanti saya ulang balik tak apa. Ya. Baik. Jadi dalam bab maksiat ni, ya, dalam bab maksiat ni kita tahu dah benda tu maksiat, ya, tentu dah Allah tak suka dah benda maksiat. Tapi ada orang dia guna niat dia. Dia guna niat dia untuk buat maksiat dengan niat benda baik. Ya, nah. Boleh ke buat maksiat dengan niat baik? Kan? Ada kaedah dalam usul fiqh. Al-ghayah la tubarrirul haram. Maknanya matlamat tidak menghalalkan salah. Jadi walaupun niat tu baik, walaupun niat tu bagus, tetapi dah asas benda tu maksiat, benda tu tak kena dengan kehendak Allah Ta'ala, tak payah pusing lah. Kalau dah maksiat jugalah. Kan? Maksiat jugalah. Kalau benda tu dah salah lah. Kan? Tak payahlah nak pusing kata saya mencuri ni, saya ambil ni pun bukan untuk apa, untuk nak tolong orang miskin. Jadi Robin Hood kan, ya. Robin Hood kata cerita kenal tak kan? Ambil orang, lepas tu nak bantu orang lain. Tak boleh kan? Asasnya tak boleh. Banyak lagi lah perkara-perkara niat benda baik ni. Saya buat ni bukan untuk saya ni, untuk ramai, untuk orang semua, untuk kebajikan semua. Kalau benda tu maksiatlah. Tak boleh. Jadi nak tahu maksiat ke tidak, dalam Quran ada dah, innal halal bayyin wa innal harama bayyin. Hadis Nabi kata halal itu jelas, haram itu jelas. Tu nak kena belajarlah tahu halal haram. Takkan tak tahu halal haram. Kitab Yusuf Qardawi ada kitab Al-Halalul wal Haram fil Islam. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada satu kitab halal dan haram dalam Islam. Belilah kitab tu kan. Baru boleh beza. Nak tahu halal haram tu kan, mana boleh mana tak boleh. Saya semalam beli kitab dia bid'ah, perkara bid'ah dan perkara sunnah kan. Kitab kecil RM10 tengah baca tak habis kan. Perkara bid'ah, mana katakan bid'ah, mana katakan sunnah mengikut pandangan ulama contemporary ni kan. Kita kena baca ulama-ulama ni kan. Buku Yusuf Qardawi kena ada lah kan. Baik. Jadi halal haram tu nak tahu macam mana kalau tak belajar. Nak tahu boleh tak boleh macam mana kalau tak pergi mendengar. Tak pergi mendengar. Ramai orang hari ni dia jahil. Bila jahil, dia tak pergi majlis ulama, dia tak pergi majlis ilmu, dia duduk tempat kedai-kedai kopi kan, sembang dengan kawan-kawan gitu je. Banyak benda tak tahu. Bila banyak benda tak tahu, jadi jahil. Bila jahil, mudahlah orang kafir nak tipu. Banyak orang kafir hari ni tipu atas kejahilan umat Islam. Kalau umat Islam reti agama, faham agama, payah mereka nak tipu. Payah mereka nak serang umat Islam. Hari ni umat Islam macam banyak benda tak tahu. Ya, lara, banyak benda lara lah. Dengan hiburannya, dengan sukannya. Hiburan saja, sukan saja banyak mana. Tak? Kita ni Allahu Akbar, banyak perkara lara, banyak perkara lara. Tu yang umat Islam tak tahu mana halal mana haram tu. Tuan-tuan tak terlibat dengan bidang dakwah, tak tahu. Itu urusan kita dengan anak-anak lah. Ya, oh kalau kita tanya puak-puak ni kat luar sana, tanya hukum ni Allah, banyak benda tak tahulah. Kita terlibat dengan dakwah ni, tu jumpa orang ni tanya bab ngucap pun tak tahu lagi. Kan? Ngucap pun tak tahu, nak tanya hak tinggi-tinggi lagilah. Halal haram pun tak tahu. Tengok dalam TV siaran tu kita tanya, siaran ustaz mana tu, kita tanya suruh ngucap. Suruh ngucap pun tak tahu. Rukun Islam pun tak tahu, rukun iman pun tak tahu. Tu teruklah. Sebab apa? Sebab terlalu lara. Nampak cerdik, belajar tinggi sangat. Tapi dalam bab tu tak reti. Baik. Jadi dalam bab al-maksiat ini, walaupun niat tu baik, tetapi tak boleh buat sebab dia tidak menghalalkan cara. Ya, dan seterusnya dalam bab taat. Dalam bab taat ini pun ya, kita tahu amalan taat ini amalan yang asas lah. Ya, kita nak buat suatu perkara tu, ya, biarlah dalam keadaan ya niat tu baik. Ya, niat tu baik baru jadi. Taat ini pun dia membezakan amalan kita tu pada niat. Contoh kalau tuan-tuan duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, dia akan jadi niat iktikaf kalau ada niat. Kalau tidak, akan jadi duduk biasa je lah. Tak? Duduk dalam masjid, duduk. Semua orang duduk. Tapi bezanya pada niat. Begitu juga pada mandi contohnya. Mandi semua orang mandi. Cuma bezanya mandi sunat air raya, sunat tawaf, mandi wajib. Dia tahu gitulah kan. Dia akan jadi beza pada niat. Cuma niat tu Nabi tak ajar cara niat tu macam mana. Kita jadi payah hari ni. Nak kena niat tu, nak kena sebut satu-satu. Dia niat ni bukan sebut satu-satu.
Niat ni bukan berkata-kata dalam hati. Sahaja aku puasa esok hari, kan dalam bulan Ramadan yang wajib atas aku pada tahun ni kerana Allah Taala. Nasi nak tak masuk. Dah masuk buang lagi tu. Sebab apa? Nak kena niat semula. Padahal bangun sahur tu kira dah niat dah tu. Tapi dah kita biasa gitu. Nak macam mana? Kan? Angkat takbir pun bukan main susahnya nak niat. Allah. Tak masuk niat. Kalau tangan betul gitu memang tak masuk dah tu. Tapi kalau tangan tinggi sebelah, masuk lepas tu. Kan? Dia ada tanda dia. Kan? Allah. Tu masuk tu. Allah. Tu masuk tu niat tu. Dia ada tanda rupanya. Kan? Orang nak rokok pun dia dapat masuk niat. Padahal mudah sangat niat. Nabi tak ajar pun niat. Ada tak satu hadis Nabi ajar cara-cara niat? Suatu belajar lama ni ada jumpa tak Nabi ajar cara-cara niat? Kaifiyatun niyah. Ada tak? Tak ada. Kaifiat tayamum ada, kaifiat istinja ada kaifiat lah, ada cara-cara lah. Kan? Tapi kaifiat niat tak ada. Jadi bila tak ada, takkan benda tu, dia dua je, bila tak ada tu benda tu tak ada langsung. Sebab Nabi tak ajar, sebab tak ada benda yang Nabi tak ajar atas muka bumi. Untuk kehidupan kita semua Nabi ajar. Melalui Al-Quran, melalui hadis semua komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kata Nabi hari ini sempurna agama-agama. Allah kata dalam Quran kan sempurna agama. Habis ajar belaka dah. Ya, ajar semua. Rasul Kahal dulu dia kata dia letak jawatan sebab dia dah ajar semua dia. Itu Rasul Melayu hidup mati tak tahu kan kalau pergi Palestin tak tahu kan. Okey baik. Jadi Nabi ni ajar semua. Takkan dalam bab niat Nabi tak ajar. Kalau benda tu dah penting. Innamal a'malu binniyat tadi. Dia sama ada benda tu tak ada ataupun benda tu terlalu mudah. Bila terlalu mudah kita nak pergi belajar bab niat buat apa? Belajar bab niat buat apa? Nak sembahyang lintah, nak sembahyang sudah. Kan? Cuma nak kena ada lah sikit. Sembahyang fardu zuhur, sembahyang sunat duha, nak kena ada lah yang tu. Mandi pun kena air tak kepala, mandi wajib. Sesat dah lah. Kan? Kan nak kena tak airnya. Sahaja aku mandi wajib 4 rakaat mengikut imam kena Allah Taala tukar ikut imam lah dah. Kan? Nak kena sebab kita dah fashion kita gitu dah, jenis gitu dah. Nak semayang usolli. Orang tak Arab duk dengar sebelah. Usolli makna apa? Aku nak semayang. Tak? Sahaja aku semayang. Tak ada kata, nak semayang, semayang lah. Hal turidu tu salli. Kata kan? Nak semayang, semayang lah. Sibuk nak cerita kat orang nak semayang. Orang Arab, orang Melayu kita duk Mekah. Duk usolli. Orang Arab dengar. Kan? Orang Arab ada sebut usolli. Ada lah. Yalah dia orang Arab. Dia boleh, kita orang Melayu tak boleh. Yalah tapi janganlah berdoa sangat. Ni usolli. Tu lebih. Orang suruh ngaji tak nak. Dalam kitab ni Imam Ghazali kata, siapa yang ada penyakit was-was dalam diri, ya, orang yang ada was-was, angkat takbir, ambil wudu, kan? Was-was ni, dia main sekejap ambil sekejap. Orang ni kata Imam Ghazali, minta maaf lah, Imam Ghazali kata, cetek ilmu fiqh. Dia kena pergi belajar lagi. Cetek ilmu fiqh maknanya ilmu fiqh tak banyak. Ya, tak reti banyak benda dia dalam bab fiqh. Kalau dia reti, dia tak akan jadi was-was. Tak akan jadi was-was. Ambil wuduk sekejap je, semayang sekejap je, angkat takbir mudah kan ya. Baca Quran pun mudah ni macam lekat tulang. Gitu kan ya. Baca Fatihah kepala geni, kanan kiri, letih sial tengok kan ya. Tu yang seterusnya. Hari ni kita masuk yang mubah. Dah lah 5 minit lagi kan ya. Selesai tu tambik yang mubah kan. Mula dengan Israel ya, mula boikot semua termasuk kitab kita kan. Tak apa, kitab kita ni tak lama dah nak habis dah kan. Ada dalam berapa muka surat lagi dah. Sebab kita mula ujung. Kalau mula di awal dulu. Tapi habis ini tu ambil balik daripada awal. Kan? Adalah 10 tahun lagi. Kena bawa ayam golek kan. Habis pengajian ni nak bawa ayam golek seorang-seorang satu. Kena apa? Kalau silat tu panggil pelima. Kan? Okey, tuan-tuan dapat belajar kitab ni, alhamdulillah, sebab kitab ni dia bukan hanya cerita pasal fiqh saja. Kalau kitab ni dia ada 2 fasa, sekali saya ulang, ada 2 fasa ya, dia ada 2 bahagian. Bahagian pertama cerita fasa fiqh. Ya, fiqh tu dia bukan fiqh saja. Sembahyang, puasa, zakat, tapi dia ambil falsafah di sebalik amalan tu. Maknanya rahsia yang tersirat di sebalik yang tersurat tu. Semayang lah, tapi dia pergi pada macam mana nak khusyuk dalam semayang nak dah. Tu kita tak belajar lagi dah. Tak belajar, kita terus ambil yang bahagian kedua. Bahagian kedua ni dalam bab tasawuf, jaga hati dah ni.
jaga hati, jaga amalan, ya tu. Habis itu dah. Yang pertama dulu dicerita pasal benda-benda macam tu. Ya, tak apalah, kitab bimbingan mukminin, ya, ataupun kitab Ihya Ulumuddin, ya, ringkasan dia Mau'izatul Mukminin fi Ridal Alamin. Kitab bimbingan mukminin karangan Imam Ghazali ni. Baik, yang ketiga, amal mubah. Setiap amal mubah itu boleh disertai dengan suatu niat atau berbagai-bagai niat. Amal mubah ni amal yang buat tak apa, tak buat pun tak apalah. Ya, harus, ya, harus, ya. Harus nak buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Tak dapat apa-apa pun, kan, kalau ya. Tapi kalau buat, kenyanglah sikit. Kalau makan, contoh makan. Makan tu, nak makan, tak nak makan tak apa. Cuma tak makan lapar. Tu je lah. Makan kenyang. Kan, Tapi al-aslu fil asya al-ibahah. Setiap suatu benda tu harus. Setiap benda tu, semua benda jadi harus belakang. Tetapi dia akan datang. Sebab-sebab selepas itu akan jadi wajib, akan jadi sunat, akan jadi haram, akan jadi makruh dan sebagainya. Makan harus. Tetapi boleh jadi wajib bila terlalu lapar. Kan, Sehingga kan ketika itu, ya, kalau dah darurat, benda yang haram sebelum tu pun boleh jadi halal. Ya. Bukan halal, ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan yang diharamkan, boleh makan sikit untuk menyelamatkan nyawa. Ya. Tapi kalau makan sampai kumpul-kumpul kenyang, sampai menyusahkan hidup, datang ke penyakit, haram makan ketika itu. Walaupun makan tu halal. Harus. Kahwin, harus kahwin. Tak apa nak kahwin, tak nak kahwin, sudah. Tapi kalau lepas kahwin tu buat jahat kat isteri, ada niat ada, haram hukum dia. Tapi kalau sebelum kahwin tu tak apa, tak nak kahwin tak apa. Tapi kalau tak kahwin jadi memutar pening. Tengok orang semua jadi pening belakang, wajib lah kahwin gitu. Tengok tiang elektrik pun nampak macam perempuan, kena kahwin tu. Kalau dia pening gitu kena kahwin. Cakap dengan dia sikit, kita nak bercakap benda lain, dia bercakap benda cerita pasal perempuan lah apa. Mu ni kena menikah dah ni, nampak pening ni kan. Wajib kahwin tu masa tu. Kan, sunat bila dalam keadaan kita tak kahwin pun taklah mudarat pada kita, tapi kita ada cukup kelengkapan sihat tubuh badan, duit ada, tanggungan boleh sebagainya, sunat kita kahwin, sunat kan, sunat tak ada masalah, membantu kan. Jadi perkara sunat ni kahwin lah kan, buat kalau dah sampai mampu kahwin. Kalau rasa nak tambah sunat lagi, kahwin lagi kan. Tapi beranilah. Ada orang ambil pahala sunat yang tu je, hak lain tak nak kan. Okey, baik. Untuk mendorong menjadikan amal itu suatu amal pendekatan yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Umpamanya memakai air wangi contohnya kan. Perkara mubah ni sebenarnya kita buat pun tak buat tak apa, tapi dia pergi pula dengan niat tadi kan. Kalau niat contoh pakai minyak wangi ya. Untuk apa tu? Untuk pendekatan yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Ya, niat pakai minyak wangi tu sebab apa? Sebab kita ni, kita dengan manusia pun kita berhias kan. Kita berhias, kita nakkan keselesaan. Kita bertemu dengan manusia pun kita berhias, kita jaga keselesaan tu. Jadi dengan Allah Ta'ala lagi-lagilah kan. Jadi kita niat kita pakai minyak wangi tadi, walaupun harus nak pakai tak nak pakai tak apa. Selagi badan kita biasa bau tak ada apa-apa, okeylah kan. Tak pakai minyak wangi pun tak apa, tapi bila kita pakai tu boleh menselesakan diri kita dan untuk menambahkan lagi yang kata kesungguhan kita bila berdepan dengan Allah Ta'ala kan. Pakaian tu selesa, pakaian cantik, pakaian elok ya. Dan Allah pun sebut dalam Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jaga perhiasan kamu, kata Allah, ambillah pakaian yang berhias, pakaian yang cantik-cantik ketika nak datang masjid. Nak datang masjid pakai, boleh pakai t-shirt pagoda, boleh pergi semayang, tak ada masalah kan. Nak pakai seluar bawah lutut sikit, masalah okey, bawah lutut tak ada masalah apa pun. Tapi kalau kita pergi tu dengan niat pakai benda yang harus tadi, kita pakai cantik elok, minyak wangi pula tambah sikit lagi. Untuk apa? Taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk tunjukkan kesungguhan kita. Maka tu perkara yang harus. Perkara harus, tetapi dengan sebab niat tadi menjadikan dia lebih baik. Apabila diniatkan dalam hati ketika memakainya untuk mengecap nikmat wangian ataupun untuk menimbulkan gembira di hati, maka hukumnya harus. Tetapi apabila diniatkan dalam hati untuk mentauladani jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau memberi wangi kepada orang yang berada di samping sehingga mereka rasa senang oleh kewangian itu, maka hukumnya sunat. Berubah dah tadi. Harus tapi boleh jadi sunat. Bila tu? Bila niat kerana nak mentakarrubkan diri pada Allah. Lepas tu pula niat tadi untuk menimbulkan kegembiraan dalam hati kita. Kita sendiri pun rasa selesa, dan juga seterusnya untuk mentauladani Rasulullah sendiri.
nak ambil sunnah tu. Ya, nak ambil sunnah. Sebab Rasulullah suka pakai minyak wangi, mu'attirah ya. Rasulullah suka pakai minyak wangi. Kan? Suka minyak wangi. Dan badan Rasulullah memang bau wangi lah. Ya, kita ni ada masa kita pakai, ada masa kita tak pakai kan ya. Tapi maknanya tentunya minyak wangi yang Rasulullah pakai tu minyak wangi yang mahal lah. Yang mahal tu bukan mahal pada harga kita hari ni, tapi maknanya kualiti dia tu, dari segi kualiti. Sebab sesuai letak pada diri Rasulullah tu. Kan ya. Dan seterusnya untuk nak beri keselesaan kepada orang ramai. Orang pergi masjid rasa selesa, sejuk, nyaman je, bau tu. Sebab tu nak pilih juga minyak wangi. Jangan pilih minyak kerah-kerah tu, jangan. Ada orang jadi tak boleh nak menapah, ada juga. Ada orang pakai minyak wangi, dia asma, jadi makin lelah pun ada. Kan ya? Kena pilih-pilih juga minyak wangi, kan. Beli hak mahal, tak apalah. Hak mahal tu tentu bau dia lembut, elok kan. Saya buat ni bagi buat umrah wali pun, kawan saya belanja minyak wangi. Abdul Samad Al-Quraisy. Pergi beli tu kat Allah padan lah kan. Saya nak beli, tanyalah sebotol besar ni berapa. Tak mahal, dalam 5,000 sana kan. Aduh, kawan saya duduk Jordan lama, dia kata nak beli yang Fatimah punya, isteri dia pesan. Nama Fatimah, nama minyak wangi tu Fatimah. Kan kita tak biasa. Ya, nak beli. Betul lah pergi dengan Datuk kan. Pergi dengan Datuk kan. Kan nak beli tak nak beli. Kita keluar masuk dalam kedai tu kan. Datuk tak tengok je kan. Nak ke? Mahal sangat tu kan. Tak apalah, kita tanya-tanya, dia kata 5,000 ni sebotol ni. Lepas buat paket kecil-kecil macam tu, RM100 seorang. Datuk pun bayar semua, dapat minyak wangi tu. Abdul Samad Al-Quraisy kan. Sohor tu minyak wangi tu. Memang kaya jutawan lah dia punya tu. Kan. Minyak wangi tu memang minyak wangi sedap lah. Kan. Baik, jadi tak apalah, ada hak murah pun beli RM10 pun okey, cuma dia tak tahan lama. Tu jelah kan. Tak tahan lama. Baik. Jadi kalau tuan-tuan pakai minyak wangi niat untuk beri keselesaan pada orang, untuk ikut sunnah Nabi, hukum tadi jadi sunat dah. Jadi sunat ni dapat pahala. Tapi kalau menyusahkan orang, jaga-jaga kan. Kena tanya jugalah kan. Kalau pakai sekali orang pakai tutup hidung apa semua sekali, pakailah kan. Beli Firdaus ke yang kasturi hak lembut-lembut tu, okeylah, sekadar nak hilangkan bau badan cukup kan. Baik. Biasa orang lelaki tak peduli motor orang perempuan minyak wangi kan. Jaga-jagalah minyak wangi orang perempuan pun kena jaga, jangan cari yang tak elok kan. Allah dia. Apa dah? Zuhur dah. Baris lagi. Baris apa nak habis 2 baris. Ya, atau memberi kewangian kepada orang, maka hukum dia sunat. Begitu juga jika ia berniat untuk menghilangkan bau busuk pada badan yang akan menjengkelkan orang-orang yang bergaul dengannya, ataupun jika memakai wangi-wangian itu untuk tujuan menambah kecerdasan dan kepintaran. Ada ke minyak wangi bila pakai tu jadi cerdik? Kan? Ada ke minyak wangi bila pakai jadi makin cerdik? Tak tahu, wallahu alam. Ya, kita tahunya wangi jenis sapu tu orang ikut kita ada. Itu canwa dia panggil. Kita kena minta ngawak asli. Minyak pengasih ni kan. Minyak pengasih. Allahu a'lam jadi ke tak tahu kan. Jadi kalau ada, agar sesudah itu menjadi mudah baginya untuk menangkap perkara-perkara penting daripada urusan agama, maka hukumnya sunat juga. Kalau ada minyak wangi kita pakai menyebabkan kita jadi tenang ya, kita jadi fresh ya, suasana tu menyebabkan kita boleh tangkap ilmu-ilmu. Maknanya kita pergi belajar tu mudah je dapat kan ya. Maka hukum dia jadi sunat. Kalau ada lah boleh jual minyak wangi jenis gitu kan. Insya-Allah ya, pakailah. Walaupun bukan dia harus, tapi boleh jadi sunat ya. Tapi kalau sampai kau pekat menyusahkan orang jadi tak selesa, dia pergi pada makruh dulu. Lepas makruh silap-silap jadi haram ya, kalau menyusahkan orang. Jadi apa-apa pun al-aslu fil asya al-ibahah. Asal sesuatu benda ialah harus, maka bergantung kepada situasi keadaan ya, selepas itu apa dia akibat dia. Jadi insya-Allah ya, lepas ni kita sambung ni. Panjang lagi berkaitan dengan amal mubah ni ya, contoh-contoh yang dia akan bagi ya, mungkin akan kena dengan keadaan diri kita lah. Imam Ghazali ni dia dekat dengan kita sebenarnya. Dia manusia yang hujung lah ya, hujung-hujung lah kan ya, bukan zaman sahabat. Jadi agak-agak rasa kena lagi lah dengan kita. InsyaAllah ada tuan ngaji belajar ya, lama belajar, lamalah ya, banyaklah benda akan dapat ya. Jadi kalau tak belajar, tak maaf lah kan ya, kita akan dapat benda lain. Benda lain hari ni banyak benda tak betul lah ya. Kalau tak ambil agama, banyak benda tak betul. Tapi kalau kita belajar agama, insya-Allah agama tu membetulkan benda-benda yang datang daripada luar, insya-Allah.
Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian. Ya, mudah-mudahan Allah SWT akan merahmati kita dan melindungi kita daripada segala bahaya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna Allahumma inna na'udzubika min syururihim. Allahumma ya munzilal kitab ihzimhum. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin minal ulama'i salihin wa minal mustaghfirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.